Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Salam. perkenalkan diri saya dululah. Saya Hmm. Muhammad Sakif bin Muhammad Badrul Hisham, merupakan Esko Kebajikan dan Keselamatan Siswa MPP USIM tahun 1920. Hmm. Saya merupakan pelajar tahun 3 yang mana ambil kos perakaunan lah di Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Hmm. Okey, baiklah. Pada hari ini kita ada buat satu live yang mana satu program lah orang panggil Live Economics yang mana membincangkan tajuk-tajuk ekonomi berkaitan dengan negara kita. InsyaAllah akan memberi impak yang besar kepada student USIM sendiri ataupun student yang berada di luar ataupun masyarakat di luar. Sebab program ni kita akan buat live ini dan kita akan share di YouTube untuk tontonan umum lah. Kita juga ada sediakan program berkaitan dengan program ini, pertandingan yang mana akan memberi semangat lah untuk diorang join, diorang pertandingan tu supaya bila join diorang tahu macam mana ekonomi sekarang ni. Tajuk kita hari ni insya-Allah lonjakan ekonomi pasca COVID-19. Okey, sebelum tu saya perkenalkan lalu panel kita hari ni. Panel kita hari ni jauh terbang, jauh sangat. Okey, nama beliau Herniza Roxanne Marcus. Betul saya sebut? Betul, betul, betul. Okey, Puan Herniza Roxanne Marcus merupakan pensyarah di Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Sabah. Ui, jauh Sabah. Korang tak dengar Jauh. rugi tau. Ha. Apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, Puan sekarang ada kat mana? Macam mana? COVID-19 kat rumah ke? Saya Kerja? pergi office. Oh, Saya dah pergi masuk office office. Dah masuk Alhamdulillah. office dah. Alhamdulillah. Sekarang di Sabah ya Puan? Dekat Sabah lah. Jauh tu korang yang mana yang join ni ajak kawan-kawan masuk. Biasa-biasa je. Uh, Kalau biasa-biasa tak jadi pensyarah Puan. Pencara biasa. Okey, baiklah. Saya teruskan dengan objektif lah. Antara objektif tajuk kita pada hari ini adalah kepentingan pengguna tenaga dalam maju ekonomi negara. So, fokus kita pada hari ini insya-Allah tenaga, berkaitan dengan ekonomi tenaga. Yang keduanya adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap sektor tenaga Malaysia. Dan yang ketiga adalah huraian berkaitan prestasi pasaran minyak pasca COVID-19. Dan yang terakhir adalah tips bagi anak muda lah bagi mengembangkan lagi ekonomi di negara kita ini. Kita teruskan dengan soalan Puan boleh? Ke Puan ada cakap Boleh, boleh. sesuatu? Tak ada. Tak ada? Dah dikenalkan dah semua. Okay. Mana tahu orang nak kenal lagi lanjut. Okey. Baiklah, insya-Allah soalan pertama daripada saya. Seperti yang kita maklum bahawa kita ni dalam satu situasi yang mana pandemik lah amat yang sukar dalam 3 bulan ini, iaitu COVID-19. Bukan sahaja masyarakat Malaysia tetapi juga masyarakat luar negara. Jadi bukan luar negara saja, untuk seluruh dunia menghadapi semua benda ni. Jadi mereka ni dalam mode stay at home lah. Jadi banyak pejabat kilang, tutup, tak buka. Yang hanya buka beberapa yang penting seperti supermarket dan sebagainya. Jadi sektor penerbangan, lepas tu kenderaan kita pun tak terhenti macam tu je. Tak bergerak, tak menggunakan minyak. Jadi apa yang berlaku ini menyebabkan minyak yang berada di pasaran tak digunakan dan harga pun jatuh untuk masa 3 bulan ni. Kita banggalah jatuh, tapi pakar ekonomi ni jadi macam mana jatuh ni kan? Sebab negara kita negara minyak juga bila dikatakan. Jadi apakah implikasi wabak ini terhadap pasaran minyak negara yang mampu difaham oleh golongan awam? Maksudnya yang mudah untuk diorang faham. Kena guna bahasa biasalah kan. Sebab kalau kita guna bahasa ekonomis ni, diorang kurang faham sikit. Betul. Okey, kalau kita nak tengok implikasi wabak ni dengan pasaran minyak kan, memang besar dia punya impak tu. Sebab actually mula-mula tak adalah besar sangat, tapi bila most of the countries in the world melaksanakan PKP kan ataupun lockdown, jadi sektor-sektor ekonomi tu dah terhenti dan perhubungan antara international trade dengan negara lain pun terhentilah, sebab sektor penerbangan pun dah perlahan-lahan dihentikan kan, hanya penerbangan penting saja yang ada. Jadi oleh kerana wabak ni adalah isu kesihatan global, so kebanyakan negara mungkin mula-mulanya agak gelabah sedikit lah kan, sebab sebelum ni keadaan ekonomi kita recession, walaupun kita mengalami recession tapi tidak melibatkan isu kesihatan. Sebab sebelum ni walaupun kita ada recession ataupun kegawatan ekonomi, tapi dia still kita boleh kawal sebab dia bukannya isu kesihatan. So isu kesihatan ni dia melibatkan isu kematian. Jadi bila isu kematian tu semakin tinggi, semakin kurang populasi, dia jadi ekonomi tu pun lagi teruk lah sebenarnya. So macam saya pernah cakap dalam artikel saya dalam The Star, saya pernah
tulis dalam The Star, Dilemma for the Government. The government akan menghadapi dilema sama ada untuk menyelamatkan rakyat ataupun menyelamatkan ekonomi. So, bila kerajaan kita melaksanakan PKP, kita tahu pilihan mereka ialah untuk menyelamatkan rakyat dulu. So, bila mereka menyelamatkan rakyat dulu, of course, dia punya implikasi sektor-sektor ekonomi terhenti seperti yang kita sudah cakap tadilah. So, permintaan terhadap minyak akan berkurang dan dalam masa yang sama harga minyak turun. Harga minyak yang turun ni bukan saja disebabkan oleh PKP, tapi dia ada isu yang OPEC kan, 13 negara OPEC telah sepakat untuk menurunkan production of oil sebanyak 10 juta tong. Tapi tidak semua negara setuju. Contohnya Rusia. Rusia dia US telah mengenakan sekatan ekonomi terhadap Rusia. Jadi diorang cuma bergantung dengan production of oil saja dalam negara diorang. So bila OPEC menyarankan untuk mengurangkan production of oil tu, of course lah Rusia tidak akan ikut. Sebab diorang risau pendapatan diorang akan berkurang kan. So diorang keep on producing oil. Dan pada masa yang sama Arab Saudi pun tak ikut juga. Diorang keep on increasing their oil production. So bila diorang keep on increasing their oil production, so diorang punya tong tu semakin penuh tapi tak ada tempat nak hantar. So kemana diorang nak hantar kan? Sebab negara pun semua dah close border. So dia akan put pressure lah kepada harga minyak tu, harga minyak akan turun lah. Tapi untuk rakyat masa PKP tu, kalau minyak turun pun kita tak rasa sangat kan sebab kita stay at home. Macam saya rasa sebulan sekali saya isi masa PKP itu sebab tak bergerak kan, kita dekat rumah semua. Dan sebenarnya untuk kita tu tak berapalah impak dia, tapi impak dia kepada kerajaan dan kepada syarikat kita lah, terutamanya Petronas. Sebab bila harga minyak turun ni, keuntungan Petronas akan berkurangan. So bila keuntungan Petronas berkurangan, cukai yang diorang perlu bayar kepada government pun akan berkurang. So bila cukai tu berkurang, maksudnya pendapatan negara berkurang. So bila pendapatan negara berkurang, kita punya duit nak membangunkan Malaysia tu akan berkurang lah. Macam tu. Itulah implikasi dia kalau pasaran minyak sekarang ni lah sebabkan global pandemic ni. Okay, itu saja. Okay. Okay. Jangan. Okay, untuk apa yang saya dapat daripada Puan ni antaranya adalah minyak ni terjejas sebenarnya. Ekonomi minyak ni. Yang paling besar terjejas pada negara. Terutama sekali negara-negara OPEC ataupun negara-negara yang mengeluarkan minyak. Yes. Okay, kepada kita memang tak rasa kadang sebab kita rasa sebab kita guna minyak, betul tak Puan? Betul. Mestilah kita nak benda yang murah. Macam ayah saya sendiri, setiap kali minyak turun 1 bar isi bagi full. Sebab nak takut harga minyak naik, kita tak mampu. Itulah pasal. Bagi impact yang baik pada kita walaupun impact buruk kepada negara. Tapi insya-Allah akan jadi, sekarang pun dah okey sikit, dah naik sikit harga-harga dia. Lah. Alhamdulillah. Okey, untuk soalan kedua untuk Puan, memandangkan sektor pembuatan dan tenaga di negara kita ni telah diambil oleh sektor perkhidmatan kebanyakannya. Jadi bagi merancangkan semula ekonomi negara, bagaimanakah anak muda pada masa kini boleh melihat peluang ini sebagai sinar baru dalam pengukuhan ekonomi di Malaysia ni? Sinar baru ya. Maksudnya beri sebenarnya dari segi sektor ekonomi ni, Malaysia ni kita sudah mengalami proses transisi yang kita panggil sebagai tertiarisasi ataupun tertiarization ataupun peralihan daripada sektor pembuatan kepada sektor perkhidmatan. Sebab kalau dulu kita fokus kepada pembuatan kan dalam tahun 90-an macam tu, masa pengeluaran kereta Proton, Saga semua tu kita pembuatan. Tapi lepas daripada itu kita fokus kepada sektor perkhidmatan. So sektor perkhidmatan ni untuk Malaysia memang antara penyumbang terbesar kepada kita punya KDNK lah, keluaran dalam negara kasar ataupun GDP, Gross Domestic Product. Jadi anak muda pada hari ini
bagi yang mungkin terkesan kalau diorang terlibat dalam sektor pembuatan dan tenaga kan, mungkin bila bisnes dah terhenti, diorang diberhentikan kerja. So, diorang mungkin boleh beralih kepada sektor perkhidmatan lah. Sektor perkhidmatan ni agak luas. So, dari segi pengangkutan, dari segi F&B, food and beverages. So, anak muda boleh explore ni dulu. Jangan terus-terus masuk lah bagi saya. Jangan drastically masuk. Sebab nanti kalau drastically masuk bisnes dalam benda ni semua, masalah lain lagi pula yang muncul kan. Kerugian, bankrupt apa semua. So, untuk ni first, kalau anak muda nak terlibat dalam bidang servis ni, kena tengok dululah apa yang boleh dorang buat kan untuk pasca COVID-19 ni. Mungkin dorang terkesan macam saya cakap tadi lah, mungkin dorang tengah menganggur sekarang sebab diberhentikan. Walau bagaimanapun, sektor servis sekarang kalau kena tengok juga sebab servicing ni antara sektor yang agak terjejas semasa pandemik ni kan. About 38.6% terjejas sektor perkhidmatan, terutamanya sektor pelancongan. Sebab of course lah kan, sektor pelancongan agak terjejas sebab kita close border, penerbangan pun tak ada, jadi nak ke mana? Walau bagaimanapun, baru-baru ni kerajaan menggalakkan domestic tourism ataupun pelancongan domestik kan. Dalam negeri sahaja. Bolehlah. Walau bagaimanapun, ada juga kes tu yang melibatkan hotel. Macam di Sabah ada juga. So, kena hati-hati. Apapun kena hati-hati dari segi sektor servis ni. Sebab servis ni kita melibatkan, kita jumpa orang kan. Jadi, kalau kita nak melibatkan diri untuk anak muda pada hari ini, kalau dia betul-betul nak pergi ke sektor perkhidmatan tu kena tunggu dululah. Ataupun dari segi pengangkutan mungkin boleh dah sekarang. Tapi jangan libatkan diri dari segi yang terlalu banyak berjumpa dengan orang. Sebab kita masih dalam tempoh berjaga-jaga kan. Macam itulah. Okey, terima kasih. Ada lagi nanti. Okey, apa yang saya dapat daripada untuk soalan kedua ni, antara puan yang cakap negara kita ni dalam proses transisi tertiarisasi, betul? Ini term ekonomis, okey, yang mana yang join live ni maksudnya daripada dulu kita daripada slow-slow daripada pembuatan, sekarang ni beralih kepada perkhidmatan. Lepas tu kepada yang baru nak join dalam sektor perkhidmatan ni, puan kata berhati-hati sebab servis kena hati-hati sebab tak boleh tergesa-gesa. Tak boleh terus nak masuk boom masuk, tak boleh. Betul. Kita kena terus kita sebagai patutnya kaji dulu apa tahap kita sebenarnya untuk kita join, sebab takut kita tak mampu. Betul. Okey, lepas tu antara yang servis sektor perkhidmatan ni juga terjejas masa pandemik ni. Paling terjejas. Paling terjejas 38.6%. Yang mana yang paling tinggi adalah sektor pelancongannya pun, betul Betul. Jadi yang mana yang nak masuk tu fikir-fikir dulu, mungkin buat research dulu, tanya orang-orang yang pakar sebelum kita masuk. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ketiga ya puan. Baiklah, soalan yang ketiga yang disediakan oleh orang lain kepada saya. Rupanya. Okey. Apakah saranan yang wajar diberikan kepada anak muda hari ini agar bijak dalam pengurusan aliran tunai, maksudnya cash diorang dan tenaga demi kesejahteraan masyarakat serta negara? Kalau dari segi aliran tunai dan tenaga ni lebih sinonim, kita katakan lebih baik kita berjimat kan, jimat dari segi cash dan jimat dari segi tenaga. So bagi anak muda yang terutamanya yang baru bekerja, sebelum membeli sesuatu kena fikir dulu simpanan. Daripada fikir nak beli itu ini, kita kena fikir dulu dari segi simpanan. Sebenarnya ini pun dari segi pengalaman saya sendiri jugalah. Sebab saya mengajar sini pun dah 10 tahun macam tu. Jadi memang masa kita mula-mula nak kerja tu kita nak beli itu ini kan. Terutamanya beli kereta, beli itu ini. So first sekali kita kena utamakan dulu simpanan. Simpanan terutamanya anak muda yang ada tanggungan
keluarga yang nak ditanggung. So kita kena simpan dulu. Perbelanjaan tu perlu untuk merancangkan ekonomi, mesti berbelanja, tapi perbelanjaan tu tidak bolehlah berlebihan. So bila berlebihan maksudnya ada hutang. So bila ada hutang yang berlebihan maksudnya tiada simpanan. So bila tidak ada simpanan, dia akan jadi masalah lain pula nanti bila berlaku sesuatu yang tidak diingini lah. Okay, so bagi saya anak muda sekarang jangan terlalu berfikir untuk hidup mewah, terutamanya sekarang ni kita sedang mengalami krisis ataupun kegawatan ekonomi tidak bagus. Mungkin dekat Malaysia ni tak terasa sangat dia punya ni, tapi bagi yang diberhentikan kerja tu memang agak terasa betul lah. Tapi kalau kita baca yang di luar negara punya efek pandemik COVID-19 ni, diorang lagi teruk lah diorang punya efek daripada Malaysia sebenarnya. Sebab kalau macam US, diorang bergelut nak suruh lockdown tapi rakyat tak nak lockdown pula kan. Kalau kita ni walaupun ada juga yang tak nak ikut PKP tu, tapi still kita boleh contain the virus kan. That's why kita cepat recover. So dari segi aliran tunai dan tenaga ni yang saya boleh cakap, susah kita nak mendidik orang nak menyimpan sebenarnya ni. Sebab godaan tu agak banyak. So bila kita beli kereta, demand untuk tenaga pun akan meningkat lah juga kan, sebab kita nak beli minyak. So perbelanjaan untuk tenaga tu jadi lebih dah. Then bila kita beli rumah, perbelanjaan dah meningkatkan bulanan. Lepas tu bila beli rumah kita nak pasang aircon pula, tenaga lagi. So TV lagi, dari segi TV lagi, TV pun menggunakan elektrik juga, air lagi. So katakan dalam rumah dia tu ada 2-3 tandas, so perlukan air. So apapun dia punya point dekat sini ialah penjimatan tu perlu kita perlu sedar, terutamanya selepas kita sekarang ni kan, sebab COVID-19 ni kita perlu sedar yang kita perlu menyimpan sesuatu. So kita tak tahu bila-bila masa mungkin kita diberhentikan kerja. Saya pun tak tahu bila diberhentikan kerja kan, mana kita tahu kan. So kita kena bersedia apa-apa pun. Macam itulah. Okay, baiklah. Okay, antara yang isi yang saya dapat lah daripada Puan pada soalan ketiga ni, anak muda seperti kita, sama ada dah bekerja ataupun belum, berjimatlah selagi boleh. Bukan kita tak boleh nak beli sesuatu tu, tapi beli biar pada tahap kita. Jangan orang lain nak beli 10,000, awak nak beli 10,000. Jangan orang beli motor 15,000, awak nak ambil loan beli 15,000. Akhir sekali awak sendiri yang kena bayar hutang. Lepas tu pinjam pula mak ayah. Pinjam pula alung. Efek dia sangat besar sebenarnya. Okay, lepas tu kalau boleh buat simpanan yang lebih awal. Tapi Puan, saya ada terbaca di Twitter, kebanyakan anak muda ni dia merungut bila ada pakar kata anak muda perlukan simpanan. Lepas tu diorang cakap simpanan apa, gaji pun keciput je. Macam mana tu Puan? Soalan selingan sikit daripada saya. Biasa macam tu lah. Macam mana nak menyimpan gaji sikit tapi beli Honda City. Apa macam tu. Kan Puan kan, saya pun sekurang-kurangnya RM10 sehari pun okey. Sikit. Sekurang-kurangnya RM10 sehari. Sikit pun tak apa. Yang penting ada simpanan. Betul. Saya lupa cakap sebab government ada bagi kelonggaran dari segi moratorium kan. So ini kadang-kadang orang ambil peluang, ada yang kalau yang insaf sikit tu dia simpan lah moratorium tu, sebab kalau ikut potongan loan tu dalam 1,000-2,000 juga. So kita boleh simpan kan sepatutnya. So kalau ada sesetengah orang nantilah simpan tu moratorium, tutup sekarang dah bulan Julai. Padahal moratorium tu start bulan Mac kan. So kemana dah duit tu tak tahu dah. So kena simpan tu. Buat juga simpanan guys. Jangan sekurang-kurangnya mana yang mampu kita simpan. Sebab walaupun sikit bak patah kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul, korang sikit walaupun 10 sen masuklah tabung, masuk. Kalau tak nak tapi kalau korang dah bekerja, masuklah bank, jangan masuk tabung.
Nanti dipecah-pecahkan pula tabung tu. Itulah. Okay, okay. Okay. Maaf dengan soalan selingan saya tadi. Tak betul. Kita teruskan ya Puan ya? Boleh? Boleh. Okay, soalan 2 terakhir. InsyaAllah. Wabak, okay. Soalan yang keempat. Wabak pandemik COVID-19 ni telah menjejaskan sektor pembuatan yang turut menyumbang kepada kita punya orang panggil apa? Kadar pengangguran. Unemployment rate kepada 5.0%. Dan memberi kesan kepada masyarakat terutama sekali anak muda lah. Yang kita tahu. Sebab diorang pun baru graduate semua. Jadi bagaimana anak muda pada hari ini boleh mengubah minda negatif diorang agar lebih proaktif dalam mendepani krisis COVID-19 ni. Maksudnya macam mana diorang boleh tukar diorang punya mindset untuk teruskan perjuangan diorang untuk selamatkan ekonomi negara ni. Besar peranan tu, selamatkan ekonomi negara tu. Okay. Sebenarnya minda negatif ni tak semua anak muda berminda negatif. Ada juga yang kalau ada dorongan dari keluarga sebab nak bagi makan keluarga kan, so diorang keep on positif. So walaupun diorang diberhentikan kerja, diorang mungkin akan terlibat dengan apa yang kita panggil gig economy. Gig economy macam Grab Food, Food Panda, semua tu lah yang kalau dekat Sabah ni ada banyak juga yang local gig economy. Dari sama juga macam Food Panda semua tu banyak. So anak muda sebenarnya kalau saya cakap anak muda terlalu memilih, tidak juga. Sebahagiannya rela saja dorang untuk bekerja apa-apa sektor walaupun dorang lulusan degree ataupun lulusan master. Tapi kadang-kadang nasib tidak menyebelahi. So paling senang libatkan diri dengan gig ekonomi lah. Cumanya masalah gig ekonomi ni dia tidak terjamin dan dia tak ada KWSP, dia tak ada SOCSO, so apa-apa hal dia tak ada jaminan. Cumanya kita boleh cuba asalkan ada pendapatan kan dari kalau kata ada yang berminda negatif pun mereka kena lebih sedar akan kita tengok keadaan sekarang ni. Kalau ekonomi teruk maksudnya tengoklah ke unemployment rate pun 5% kan. Sebelum ni biasa unemployment rate 3% saja. 3%, 3.7 paling tinggi. So sekarang 5%. Bayangkan berapa ratus ribu graduan menganggur tu. Kalau dari segi pengangguran setiap negeri pula, Sabah antara yang tertinggi pengangguran. So bagi saya kalau nak ubah minda negatif seseorang tu bukan senang lah. Cuma mereka perlukan satu dorongan ataupun kerajaan boleh buat satu kempen lah ataupun polisi bagi menggalakkan mereka terlibat di dalam pelbagai sektor ekonomi. Kepelbagaian sektor tu penting sebab kalau kita cuma depends dengan satu sektor saja, contoh sektor pelancongan, so bila mana sektor pelancongan ni run up macam sekarang, kita tidak dapat buat apa-apa kan. Kepakaran kita mungkin di bahagian yang itu saja. So kita kena pelbagaikan kita punya kemahiran supaya kita dapat boleh libatkan diri kita di setiap bidang ekonomi. Bukan bidang yang susah-susah lah. Setakat bidang-bidang servis, semua orang pun boleh. Asalkan kita follow the training ataupun technical education untuk sesuatu bidang yang kita ingin ceburi itulah. Okay, so macam Puan kata, sebenarnya anak muda ni perlukan dorongan sebab diorang ni masih mentah lah. Kalau saya kata pun, saya pun masih mentah untuk join bekerja ke apa. Betul Puan? Saya pun punya pengalaman bekerja sekali sehari je sebab dorongan saya tu. Itulah. So kalau saya nak cakap anak muda sekarang, saya nak cakap tentang dunia pekerjaan, korang pun belum masuk lagi dunia pekerjaan tu kan. So kena masuk dulu dunia pekerjaan tu. Yang penting lulus dulu inilah degree apa semua. So, tapi amin. ke alam pekerjaan tu kena bagus-bagus lah dekat universiti dulu. Kena
Yang latihan dia bermula masa datang kelas kan, jangan lewat. Macam itulah untuk prestasi untuk masa nanti kita kerja lah macam tu. Okay, Puan, saya ada soalan seringan sikit tentang perkara ni. Apakah pendapat Puan tentang orang panggil syarikat ni lebih suka buang pekerja yang lebih muda, yang mana akan umur diorang lah masih panjang, tapi diorang stay kan apa ni orang panggil, pekerja yang dah tua. Macam mana tu? Apa pendapat tu? Saya ada baca pasal ni juga, yang some of the companies dia mungkin dia tidak berpuas hati dengan prestasi yang anak muda tadi itulah kan. So dia main buang je macam tu. Biasanya syarikat-syarikat begini agak mementingkan keuntungan. So bila dia rasa orang ni tidak produktif, bermasalah bagi diorang, mungkin okey, tapi kadang-kadang tidak menepati standard yang diorang nak. Jadi diorang lebih rela mengekalkan yang orang yang telah lama, yang lebih berpengalaman dalam company diorang daripada mengambil anak muda yang masih mentah. Walhal sebenarnya company-company tu boleh je memberi mereka latihan. Boleh polish lah orang kata. Boleh polish, bagi diorang latihan, trust them. Sebab selalunya kalau saya bagi contoh yang kecil lah kan, bila saya bagi assignment dengan student, contohnya video assignment, so surprisingly video-video yang diorang bagi tu lebih sangat kreatif. Maksudnya minda anak muda ni agak aktif kan, fresh. Jadi sebenarnya kalau company tu bagi projek besar pun dengan diorang, kalau diorang ni jenis yang proaktif, jenis yang efisien dalam kerjaya, saya rasa tiada masalah untuk mereka mengekalkan anak muda dalam company-company itulah. Sebab lebih kreatif saya rasa anak muda sekarang ni. Dalam masa sekarang ni lah saya rasa lebih kreatif dari zaman kami dulu. So zaman kami dulu mana ada benda-benda ni semua kan, yang iPhone apa semua ni kan. So sekarang ni lebih sepatutnya anak muda lebih aktif dan lebih efisien, kita patut percaya dengan diorang. So bila kita tak percaya dengan diorang, itulah selalu berlaku rungutan daripada anak-anak muda ni. Susah nak dapat kerja sebab tak ada pengalaman. Lagi bila dah kerja sebulan 2 bulan diberhentikan pula. So sebenarnya company perlu polish diorang dulu. Company tu perlu bagi latihan ataupun mungkin bagi beasiswa untuk diorang study lebih tinggi. Apa-apa yang boleh diorang buat untuk polish ataupun untuk bagi value added kepada anak muda yang hendak memohon di company diorang tu. Maksudnya beri maksudnya beri semangat lagi lah untuk diorang semangat. Tingkatkan prestasi. Bukannya buang diorang. Bukan. Sebab saya kesian sebab ada beberapa kawan saya yang dibuang kerja. Saya pun agak kesian lah sebab diorang pun baru masuk beberapa bulan. Diorang dibuang kerja semuanya. Itu. Dan diorang kekalkan yang mana yang senior-senior ni. Yang dah banyak duit ni. Sebab diorang pentingkan prestasi lah masa sekarang. So bila diorang nak kurangkan kos, diorang pilih yang kurang pengalaman, sebab ini mungkin kurang keuntungan bagi diorang. Jadi diorang pilih yang lama tu lah, macam tu. Betul. Okay, Puan, soalan terakhir. Berdasarkan pemerhatian Puan, apakah usaha kerajaan dalam meningkatkan semula ekonomi negara selepas pasca COVID-19 ni? Dan pandangan Puan, adakah usaha ini benar-benar memberi kesan positif kepada negara? Macam yang kerajaan buat banyak-banyak ni, bagi duit. So far yang saya tengok apa yang kerajaan buat, sama ada dari kerajaan yang lalu dan kerajaan yang baru. Sebab sebelum kita tukar kerajaan, previous Prime Minister ada umumkan package rangsangan ekonomi yang pertama. So itu pun sebanyak 20 bilion. So itu pun telah membantu sedikit, dan ditambah lagi dengan kita punya yang amat berhormat Perdana Menteri yang baru, pelan prihatin, package prihatin. Lepas tu ada lagi grant khas prihatin dulu. Lepas tu
penjana. So far dia bagi saya kan dia PKP, PKPB, PKPP dia interrelated dengan semua package-package rangsangan ni. Sebab kerajaan Malaysia telah menggariskan 6R yang kita panggil 6R lah. Yang resolve, menyelesaikan, R, resilience, ketahanan. Resolve cara government resolve kita punya ekonomi melalui PKP lah. Kita contain the virus, close down certain sectors, then resilience, ketahanan. Lepas tu kita restart sebab start dari PKPB, kita dah buka serba sedikit sektor ekonomi, PKPB. Dan sekarang ni kita berada dalam fasa keempat dalam 6R tu, iaitu recovery ataupun pemulihan. Sebab kita PKPP kan, PKP. Pelan pula. Bukan pelan. Dah terlupa pula. Dah PKPP pemulihannya. Pemulihan PKP punya. itulah. Saya pun lupa. Lupa pula masa lain. Dah lama sangat PKPK-nya. Itulah. Pelaksanaan kawalan perintah. Pergerakan pemulihan. Macam itulah. And then kita sekarang fasa keempat saya cakap tadi kan dalam 6R tu. Jadi kita ada 2 lagi R, iaitu revitalize dengan reform. So revitalize dengan reform ni menghidupkan semula dan pembaruan. Yang ini kita kena tunggu kerajaan umumkan bajet 2021 lah kan. Dengan rancangan Malaysia ke-12, sebab ini tahun terakhir untuk rancangan Malaysia ke-11. Okay. So far apa yang kerajaan buat ni memberikan impak yang sangat positif, terutama yang penjana tu yang menganggur diberikan insentif. Walau bagaimanapun insentif ni bagi saya tidak boleh terlalu lama diamalkan lah, sebab nanti dia tak nak cari kerja pula kan. Betul. Dia cuma insentif sebagai dorongan. Government bagi dorongan kepada yang ni, takut dorang diberhentikan kerja nanti ada mental masalah mental dengan emosi kan. Betul. Jadi kerajaan takut itu, so kerajaan bagi bantuan kepada inilah yang unemployed tadi. Lepas tu kerajaan bagi bantuan kepada yang SMEs, small medium industry yang terlibat dalam perniagaan kecil dan sederhana. So far walaupun bajet-bajet dan package-package ini telah meningkatkan defisit negara sebanyak lebih kurang 50%. Kalau kita keep on going, sebab kita sekarang fasa recovery kan, kalau kita keep on going sampai kita dijangka pulih dalam 2021 nantilah, dijangka pulih. Dan sekarang kita tengah menunggu pengumuman Bank Negara Malaysia punya KDNK, keluaran dalam negara kasar, sebab yang fasa yang kuarter yang pertama tu Januari until April atau March, kita punya KDNK 0.7%. Jadi biasanya kita punya KDNK ni macam last 3.9, tinggi juga kan, 4.6 macam tu lah. So biasanya masa krisis, kalau dulu-dulu punya krisis 2008 kita negatif lah, economic growth kita negatif, pertumbuhan ekonomi kita negatif. Masa 97-98 pun kita punya ekonomi pertumbuhan ekonomi negatif. So kita tengah tunggu sama ada fasa kedua ni negatif juga ataupun tidak. So sebab kita agak cepat juga untuk reopen kita punya ekonomi kan. Jadi so far saya tengok saya rasa kerajaan walaupun banyak impak positif daripada package-package ni, saya tengok memang kerajaan bergerak aktif untuk menyelamatkan ekonomi dan menyelamatkan rakyat. Thank you kepada frontliners dengan government. Jadi saya rasakan kita perlu lagi pelan jangka panjang, sebab kita masih takut kan sekarang ni kadar ketidaktentuan tu agak tinggi. Ketidaktentuan maksud saya dari segi
vaksin pun belum ada untuk COVID-19 ni. Beberapa negara baru memulakan kajian, macam India, US, semua orang tengah mulakan kajian. Saya rasa India tu tengah nak buat uji kaji kepada manusia. Sama ada okey ataupun tidak, kita tak tahu lagi. So itu antara kadar ketidaktentuan. Lagi kadar ketidaktentuan ialah masalah geopolitik. Geopolitik ni masalah politik antara negara yang seperti yang kita tahulah, kalau kita ambil tahu pasal dunia luar, trade war between US and China kan, yang itu kita panggil masalah geopolitik lah. Sampai sekarang masih tu berlaku. China dengan Hong Kong pun masih lagi macam tu juga. So dalam negara sendiri pun ada sedikit masalah politik kan. Itu antara faktor ketidaktentuan dalam model ekonomi kita. So untuk menentukan ekonomi kita ni akan melonjak ataupun tidak, so faktor-faktor ni kita perlu ambil kira dulu. Kerajaan lah perlu mengambil kira semua faktor ni, perlu stabilkan kita punya political situation, perlu kajian menyeluruh lagi sebab kadang-kadang bantuan ni ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi kena ada lagi lebih plan yang lebih panjang lagi supaya rakyat lebih yakin bahawa kita ni okey dah. Macam tu. Okey. Okay. Apa yang Puan cakap ni saya dapat rumuskan bahawa plan yang diberikan oleh kerajaan ni agak baik untuk kita punya masyarakat, kita sebagai masyarakat. Dan juga untuk inisiatif tu bukan untuk dalam jangka masa yang panjang lah. Sebab kadang bila inisiatif tu diberikan jangka masa panjang, kita sendiri rasa macam tak payah kerja lah, dapat duit. Dapat Betul. duit. Nanti keluar kenyataan kan Melayu malas. Tapi kalau negara-negara membangun macam US, diorang memang ada unemployment benefit ni. Kalau Malaysia ni kita kira baru tahu pasal kan, sebab baru je kerajaan ni bagi yang penjana tu kira macam suntikan fiskal lah. Suntikan fiskal macam dah ada package yang lama, kita suntik lagi yang baru, kita tambah lagi yang baru. So yang ini pun saya dah sebut bila saya tulis artikel di Suara Merdeka News Portal, boleh tengok. Tajuk dia simpanan panik merencat pertumbuhan ekonomi. Yang itu pasal simpanan lah. So bagi yang nak tahu pasal simpanan boleh baca artikel saya tu. So dalam artikel tu saya nyatakan kita punya ekonomi ni aliran keuangan dia ibarat sebuah belon. So bila ada suntikan macam tu, belon kita akan jadi besar. Dan duit kita akan jadi banyak lah kan. So kalau saya boleh ambil balik yang pasal minyak tadi tu. Minyak ni dia kalau bom jangka kan, dia macam boleh menyebabkan belon tu meletup ataupun belon tu semakin kembang. Atau bila government bagi bantuan ni kan, package-package ni kita punya belon memang mengembang lah kan. Sebelum ni bila kita laksanakan PKP, kita punya belon tu dia mengempis kan. Jadi bila government bagi bantuan-bantuan ni dia akan kembang. Cuma saya harap bila terlalu kembang, dia akan meletup. Meletup maksudnya duit kita tiada nilai, maksudnya kita sedang mengalami fasa inflasi pula. Sudahlah kita tengah lari daripada kegawatan, tambah lagi pula inflasi. Yang itu masalah lain pula tu. Okey, kita ada dalam beberapa soalan lah. Okey, yang pertama saya yang mana dah masuk tu nak tanya soalan, tanya je. Sekarang kita tengah buka soalan. Okey. InsyaAllah Puan Hazina akan jawab. Okey, ni soalan daripada Zul ABC AB Kokoja. Oh, jual Kokoja ni. Servis. Apakah pendapat Puan tentang terhadap ekonomi kita sekarang? Adakah akan kembali normal ataupun jatuh merudum? Maksudnya sekarang ni. Okey. Sekarang ni kita memang sedang mengalami fasa recovery sebab kita dah reopen ekonomi kita balik kan.
So, saya tidak boleh cakap terus-terus okey lah. Kita sedang mengalami fasa pemulihan. So, kita akan slowly naik dulu. Lepas tu, kita akan kembali berada di puncak lah. Tapi bila berada di puncak, dalam kitaran perniagaan, bila ekonomi tu berada di puncak, dia akan ada potensi jatuh balik. So, inilah kita panggil kitaran perniagaan ataupun business cycle. So, kita ada fasa peak di atas, lepas tu kita ada fasa turun. Turun ni masa PKP itulah, masa pandemik COVID-19 tu sebab sudahlah ada wabak, lepas tu kita tutup ekonomi kan. Lepas tu soalan itu okey ke tidak, ekonomi kita masih okey lagi dan sedang bertumbuh. Dan itulah macam saya cakap tadi, kita sedang menunggu BNM punya ni lah, pengumuman sama ada ekonomi kita ni fasa kedua ni ataupun kuartal kedua ni, suku kedua, bagaimana dengan kita punya pertumbuhan ekonomi. Adakah negatif? Adakah kurang daripada 0.7% ataupun lebih daripada 0.7%? Sekarang kita sedang menunggu. Kita sekarang ni dalam mode menunggu sebenarnya. Kalau saya cakap ekonomi kita jatuh, tak juga. Kita sedang masih bergerak, masih boleh bekerja kan. Kalau macam masa Great Depression dulu, 30% pengangguran di US masa tu. So 30% sebanyak beberapa bilion, saya tak ingat berapa bilion yang tidak bekerja, diorang buat demonstrasi sebab itulah recession kan, ataupun bukan lagi recession, diorang tu Great Depression kita panggil. Jadi yang itu barulah kita cakap ekonomi kita merudum, jatuh. Stock market semua jatuh. So sekarang ni stock market kita pun dalam fasa pemulihan. So ekonomi kita saya percaya bergerak ke arah yang lebih baik, lebih positif di masa depan. Terutamanya 2021 nanti. Okay, terima kasih. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya Puan. Ada soalan daripada Ilmi Munirah. Dia, boleh saya minta cadangan macam mana kita nak pastikan diri kita ini konsisten dengan amalan menyimpan sambil menghadapi krisis yang mana kita perlukan duit untuk keperluan yang banyak. Contohnya keperluan anak masuk IPT. Dia nak tips untuk menyimpan dalam krisis ni lah. Macam mana? Tips untuk menyimpan dalam krisis ni dia berbeza dengan semua orang sebab saya tak boleh pukul rata semua orang mampu menyimpan kan. Terutama yang baru mula bekerja lepas tu dah berhenti pula nak simpan apa kan. Jadi kalau yang Puan Ilmi Munirah ni kalau dah bekerja memang sepatutnya ada simpanan lah, tapi mungkin kalau tak ada simpanan pun gaji yang sedia ada ataupun that's why government bagi kelonggaran moratorium sebanyak 6 bulan. Itulah peluangnya kita menyimpan semasa krisis ni, bukan untuk berbelanja berlebih-lebihan. Tapi kalau Puan tadi ni tak ada moratorium, kita boleh oleh kerana sektor kita sudah cuba untuk dibuka sekarang ni, kita boleh cuba untuk membuat perniagaan walaupun agak klise lah nak suruh orang bisnes kan, tapi untuk memastikan kelangsungan hidup, contohnya yang ini nak tanggung anak masuk IPT pula kan, agak besar juga belanja dia tu. So mau tidak mau kita kena bergerak, kita kena buat sesuatu. Kalau amalan menyimpan yang konsisten ni, simpanlah di tempat simpanan yang susah untuk dikeluarkan. Dan kalau ada KWSP kita sendiri, kita boleh keluarkan untuk anak kan. So boleh diambil kira juga. Dan SSPN pun ada juga untuk anak study. Banyak lagi yang platform simpanan lain yang boleh buat kita konsisten. Daripada simpan dekat kita punya saving account, confirm bocor lah. Memang tak ke mana lah. Okay. Itu saja tips yang saya boleh bagi sebab kalau saya nak bagi tahu tips ni, saya kena tengok dulu orang tu macam mana, keadaan ekonomi keluarga dia macam mana,
dia yang menanggung semua kah, anak dia ada berapa, ada banyak faktor yang kita kena ambil kira kalau kita nak menyimpan ni. Takkanlah kita nak simpan 2,000 tapi anak ada berapa orang 10. kan, contoh 10 orang. Macam mana pula tu nak belanja apa kan? So kena depends dengan seseorang. Kita sendiri yang tahu sebenarnya tahap yang kita boleh menyimpan tu macam mana. Kita tahu yang kita ni konsisten ke tidak. Kalau saya mungkin ada juga boros sikit lah, nak simpan, korek juga balik. Itu saya rasa normal untuk semua orang. Tak semua orang konsisten. Okay? Okay Puan, kalau saya nak tanya juga bahagian simpanan ni, kalau untuk bahagi konteks student tu macam mana? Kita sebagai student nak menyimpan, sebab kita kadang-kadang kita daripada duit mak ayah juga. Adakah kita kena buat bisnes untuk kita dapat duit lebih banyak untuk kita menyimpan ataupun macam mana? Ya, kalau saya cakap pasal yang macam tadi klise tu jawapan, ya, buat bisnes lah. Kebanyakan saya punya student pun memang ada buat bisnes dan diorang ada pendapatan sendiri. Dan boleh tahan juga pendapatan diorang, ada yang 1,000-2,000 sebulan. So itu boleh menyebabkan kurang kebergantungan diorang kepada allowance pama lah kan, allowance papa dan mama. Kan, dan lagi satu kalau tapi normal lah, kalau dapat PTPTN ni biasanya bila student ni nampak duit banyak, of course dia akan belanja kan. Betul. Belanja tu pula lebih 50%, bukannya belanja sikit-sikit kan. Beli handphone, beli laptop, tapi laptop tu satu keperluan. Saya pun dulu guna PTPTN untuk beli laptop lah juga. So kalau dari student ni, ya paling senang sebenarnya ada bisnes lah. At least bisnes yang boleh, yang tidak mengganggu pembelajaran, yang bisnes kecil-kecilan, yang contohnya khidmat printer kah, sewakan printer kah, ataupun banyak sekarang ni kita ada banyak platform, cuma dari kita saja yang nak ambil ataupun tidak platform tu. Peluang bisnes agak besar. SME semua tak perlu nak terlibat dalam bisnes yang besar-besar. Even kalau kita buat part time Grab Food ke Food Panda pun dah ada, kita dah boleh menyimpan dah. Sebagai student sekarang saya rasa lebih banyak peluang ni. Dan kita pula lebih terbuka. Kalau dulu-dulu ibu bapa kadang-kadang tidak membenarkan anaknya bekerja kan. Tapi kalau masa sekarang ni kita lebih open dan kebanyakan student pula dia memang bekerja lah. Banyak juga student saya yang macam tu. Ada yang jual insurance, ada yang macam-macam lagi lah bisnes tu, dan pendapatan diorang pun boleh tahan. Ada satu soalan. Okay. Ada sumber rujukan kepada yang tak ada basic knowledge in economy? Saya lost dengan term-term Puan. Maksudnya macam tadilah transisi tertiari tertiarisasi. Cuba juga nak non-ekonomikan tu, tapi tak boleh lari. So kalau biasa kalau kita nak term-term yang senang, kita baca-baca artikel lah. Saya punya artikel lebih senang dan saya tidak gunakan term ekonomi yang kompleks. Dan ada juga pakar-pakar ekonomi lain, bila diorang explain dengan bahasa-bahasa yang mudah lah. Nah, saya pun cuba juga, tapi termasuk juga term-term ekonomi tu balik. Sebab macam biasalah kan, memang dah mengajar ekonomi, so memang terbiasa dengan term-term ekonomi. Tapi yang penting dapat sesuatu lah, yang penting ada input lah daripada ni, apa yang saya cakap. Okay Puan, macam tadi pasal pelajar yang nak join business semua tu, pendapat Puan lah tentang kalau diorang bekerja sambil belajar, adakah itu digalakkan ataupun akan merencatkan lagi pembelajaran diorang? Apa soalan saya? Yang ni pun depends dengan pelajar tu sendirilah. Sebab so far, macam saya cakap tadi, ramai juga pelajar saya yang terlibat dalam bisnes, tapi pelajaran diorang masih lagi on track ataupun masih mantap lagi. Yang penting pandai bagikan masa lah.
Sebab tak semua orang ada kemahiran membagikan masa ni kan. So kalau sebagai student tak boleh lari, kena pandai bagikan masa, terutama bila kita ada dorongan nak buat bisnes, nak tambah pendapatan. Okay, kalau macam kita rasa kita punya keuangan ni okey, so okey lah. Tapi kalau kita rasa tak cukup allowance PAMA tu, so tak ada inisiatif lain, kita kena kena buat bisnes. Tapi tidak juga saya cakap asal student je buat bisnes, tak jugalah macam tu. Tapi antara platform yang termudah yang student boleh masuk ialah melalui bisnes. Tak perlu bisnes yang besar-besar. Mungkin boleh start dengan dropship yang tak ada modal. Tak perlu yang modal yang 10,000, 2,000. Itu bahaya. So, sebagai student kita tak ada jaminan dapat bayar kan. So, melainkan mengharapkan ibu bapa. Dah menyusahkan ibu bapa pula sebab buat bisnes. So itu lain pula dah cerita dia. So, yang penting tidak mengganggu pembelajaran masing-masing. Dan pembelajaran ni pula kalau saya boleh cakap, depends juga, setiap course tu dia ada yang sampai 7 ke 8 subjek. Ada yang subjek dia sikit kan. So, yang ini selalu saya cakap bila orang minta nasihat, it depends on you, it depends on us. Sebab kita tahu tahap kita sendiri. Kalau kita nak minta nasihat pun tapi tak sesuai dengan keadaan kita, susah juga kan. So, sebagai student kena kaji dulu keadaan diri sendiri. Macam mana? Boleh ke tidak ni? Mampu ke tidak? Kalau tak mampu, jangan teruskan. Tapi kalau rasa boleh, teruskan. Tapi kena buat kajian dululah. Apa-apa pun kena buat macam kita panggil sebagai pilot study. Kajian secara rawak dulu. Okey ke tidak bisnes? Bisnes pun tak boleh main terjun. Nanti kalau bisnes yang benda ni tak laku, lagi masalah pula. So kita kena tengok market. Mana yang most demanded, produk ataupun service. Macam itulah kalau nak terlibat dalam bisnes. Okay, Puan, pengalaman Puan sebagai lecturer ni tak termasuklah bahagian ekonomi ni. Nak tanyalah, adakah susah untuk kita ambil subjek ekonomi ni? Sebab saya suka ekonomi sebenarnya tapi terambil akaun pula. Kalau saya tanya student, dia kata ekonomi ni susah. Dia kata sebab kalau peringkat diploma dia lebih banyak pengiraan, microeconomics, macroeconomics. Kalau yang degree, kalau dekat UiTM ni, kalau dari diploma ke degree, bila dah masuk degree tu dia punya pengiraan tu dah minimum lah. Ada juga, banyak juga dari segi kalkulus, ekonomi, kalkulus tu semua itu memang adik-beradik lah. So itu yang student rasa macam susah nak carry. Memang ada yang minat tapi dia kata susah nak carry yang bahagian pengiraan dan susah nak carry pula bahagian teori-teori ekonomi. Biasalah ekonomi dia analisis lagi banyak lah. Graf lagi, graf tu lagi masalah. Graf tu lagi masalah. Kena lukis, apa semua yang tu memang susah lah. Tapi ada juga student dia rasa dia lemah, dia belajar. Ada student yang memang awal-awal lemah tapi masa final dia boleh dapat A, dia boleh dapat A+ macam tu sebab dia berusaha mungkin. Dia berusaha dan ada discussion dan sometimes ada student yang berkumpulan datang pergi office nak study betul-betul, mungkin dalam kelas tak faham. Yalah, saya tak boleh expect semua student faham kan kalau dalam kelas saya tu. Walaupun kita dah explain sehabis baik pun tak semestinya semua boleh faham. So caranya kita jumpalah lecturer yang berkenaan sebab semua lecturer ada kemahiran mengajar kan. So kalau boleh jumpalah dia bagi tahu apa masalah kalau tak faham ekonomi ni. Tapi kalau macam basic-basic ekonomi ni sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kehidupan seharian lebih mudah kita faham pasal ekonomi ni. Tapi kalau yang pengiraan tu susah sikit lah nak kaitkan kan. Macam mana pula kan. Halnya macam tu lah.
Okay Puan, memandangkan tak ada soalan yang nak ditanyakan. Ah, hmm. Setakat saya tengok ni tak ada yang tanya soalan. Jadi mungkin Puan ada kata-kata yang boleh memberi semangat lah kepada terutamanya student, sebab kita pun MPP USIM. Okay, sebelum tu saya nak tanya soalan last. Okay, soalan. Okay, untuk apakah program yang boleh kita tingkatkan apa ni orang panggil student ni untuk lebih suka pada ekonomi, maksudnya lebih jana pendapatan. Program-program yang pihak MPP boleh buat. Kalau pihak-pihak MPP banyak Cadangan sebenarnya lah. boleh buat. Cadangan dia contohnya macam buat kuis ekonomi, tapi kena buat kuis dalam suasana yang seronok lah sikit, sebab memang rata-rata bila kita sebut ekonomi, apa benda tu ekonomi, lepas tu susah lah ekonomi, dah ambil dah repeat dah macam ni, memang itu normal lah. So kalau bagi pihak MPP, korang lebih dekat di hati student kan, so korang memang student juga, jadi banyak yang korang boleh buat untuk menarik minat student korang ni dari segi ekonomi lah. Bukan saja USIM sebenarnya, saya rasa semua universiti pun macam tu juga. Student bila jumpa ekonomi memang akan fikir susah lah. So macam yang saya cakap tadi, boleh buat macam kempen kuis ekonomi ataupun kempen menyimpan. Itu berkaitan ekonomi juga kan. Kempen menyimpan, kempen menjana pendapatan, kempen mungkin kempen ataupun kita tak semestinya kempen lah, kita adakan macam satu discussion pasal rancangan Malaysia ke-12 ataupun pasal penjana, so at least student boleh tahu apa yang kerajaan buat sebenarnya ni, sebab tak semua student faham package tu kan. 20 bilion, 30 bilion ni apa benda kan, dari mana duit ni, reserve kan ni, habislah duit kita. Biasanya macam tu lah. Betul. Kan? Banyak yang keluar-keluar macam tu. Tapi diorang tak membaca banyak pun. So pokoknya memang kena membaca lah. Kena membaca. Lepas tu itulah saya rasa pihak MPP USIM ni boleh banyak lagi buat. Mungkin boleh buat pertandingan video ataupun role play untuk boleh memahamkan student lah pasal ekonomi ni. Okay, jadi saya bagi peluang terakhir kepada viewers semua yang mana berminat tanya soalan, boleh tanya. Tapi saya akan jawab lepas ni. Saya pula jawab, Puan Haniza akan jawab. Okay. Maka saya pula panel dia. Okay, boleh. Okay, Puan, ada tak orang panggil nasihat untuk student-student ni, maksudnya kata-kata terakhir lah daripada Puan tentang ekonomi ni kepada student-student USIM terutamanya? Tentang macam mana? Tentang nasihat subjek ke ataupun macam mana? Maksudnya perlu ke student ni faham ekonomi negara, perlu ke ambil tahu isu-isu ekonomi? Nasihatlah sikit. Ya. Sebagai student, saya dah cakap tadi, pokoknya kena rajin membaca lah. Yang ini memang dulu saya study Shah Alam, memang lecturer saya cakap korang kena rajin membaca. Sebagai student, inilah peluang korang membaca. Sebab masa kerja nanti, korang dah sibuk kerja nanti, so masa membaca tu memang kurang dah. Nanti masa student ni lah korang ambil peluang banyak-banyak dari pensyarah korang, dari bacaan akhbar, dari bacaan news portal, dari bacaan artikel. Dari situlah korang boleh ambil ilmu ekonomi ni sikit-sikit. Tak perlu ambil bacaan yang kompleks. Ada banyak artikel yang bagi bacaan yang lebih mudah difahami. Memang student kena faham, sebab lepas korang graduate nanti, korang akan berdepan dengan pasaran pekerjaan. Dan itu pun ikut nasib, sama ada korang terus dapat kerja ataupun tidak kan. Jadi itu sudah melibatkan ekonomi juga. Nak cari kerja, orang yang menganggur ni dan tengah cari kerja, kita panggil dia unemployed kan. Kalau orang yang
lepas kerja, dia kahwin terus jadi suri rumah, dia tak nak kerja, yang itu kita tidak panggil unemployed. Even student macam korang pun kita tidak panggil unemployed. Yang kita panggil unemployed ni yang tengah cari kerja lah. So korang akan keluar dari universiti nanti dan akan masuk ke pasaran yang lebih mencabar, terutama sekarang ni lah agak mencabar untuk cari kerja kan. Jadi saya rasa memang satu kepentingan terutamanya pada masa sekarang untuk mengetahui pasal keadaan ekonomi kita, apa yang government tengah buat, apa yang berlaku di luar Malaysia, apa yang berlaku di dalam Malaysia, macam mana kita nak bangun balik, macam mana kita nak cover balik kerugian kita. So itu antara yang basic-basic yang kita perlu tahu lah. Tak perlu tahu yang terlalu kompleks, tapi kita boleh tahu yang basic. Yang penting bila nampak berita dekat TV, oh yang ni kita dah tahu apa dia buat, macam tu lah. Okay, kepada korang yang as a student, rajin-rajin kalau membaca, yang mana yang kita sebagai student sebenarnya kita kena ambil tahu sekeliling kita, sama apa-apa pun, masyarakat ke, sosial ke, ekonomi pun penting. Sebab apa? Sebab ekonomi ni bagi saya lah Puan, dia dekat dengan kita sebenarnya. Kalau ekonomi merudum, efek kat keluarga kita kadang-kadang. So kita kena ambil tahu, mungkin kerajaan buat ini ni, mungkin kita boleh grab je tu. Sebagai contoh yang untuk student dapat 200 kan. Grab je tu, walaupun orang kata alah ini suap-suap je. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat bantuan tu untuk bantu keluarga kita. Betul. Sebab ekonomi ni kita terus buat apa Puan? Sebab bantuan-bantuan tu bukannya untuk menyuapkan, bukan untuk merasuah kita. Sebab kita perlu gerakkan ekonomi. So kita kena bagi bantuan kepada rakyat supaya diorang berbelanja, untuk menggalakkan diorang berbelanja. Kenapa kita perlu belanja ni? Kalau kita belanja ni, bisnes akan bergerak kan? Demand akan ada. Demand akan ada, so ekonomi tu akan berputar semula. Kalau masa yang PKP tu ekonomi dia dah stop kan begitu. So dia stop the circle, then tiada apa-apa yang bergerak. So kita sedang mengalami kerugian lah masa yang PKP tu. Jadi itu je lah, saya pun lupa dah apa saya nak cakap. So yang penting banyak korang yang penting korang dapatkan berita-berita tu ataupun maklumat tu daripada sumber yang sahih lah. Jangan dengar daripada Twitter. Boleh dengar Twitter, tapi asalkan dia ada quote kan, apa mungkin sumber tu dari mana. Jangan bukan yang tweet-tweet daripada orang-orang yang macam hanya untuk provokasi saja. Yang tu pun bahaya juga. Sebab saya ada nampak kalau macam setiap kali government umumkan sesuatu, sama ada dari segi cukai ke, package ke ataupun rancangan, mesti ada pakar ekonomi yang baru muncul, saya rasa. Dan bila diorang punya kata-kata tu di-share kan, dan info tu salah, jadi dia dah menyebarkan maklumat yang salah. So pastikan kita tengok dulu siapa yang mengulas pasal ekonomi tu. Boleh, kalau dalam kita boleh tengok Astro Awani, Bernama TV, boleh tengok dari situ. So diorang jemput Prof Madia, semua yang memang pakar-pakar ekonomi. So saya pun suka dengar diorang cakap selalu. So kita boleh, tak perlu nak scroll Facebook ke Twitter ke, kebanyakannya memang ada yang tak betul lah. Misleading lah orang kata. Ya betul, misleading. Sebab kalau nak cakap pasal ekonomi ni, kalau saya boleh cakap, ekonomi ni dia, kalau kita cakap tak ada yang betul, tak ada yang salah. Sebab dia depends dengan keadaan semasa tu. Kita tak boleh cakap kalau kita nak impose cukai sekarang salah. Kalau saya cakap totally salah, tak juga. So dia depends dengan keadaan ekonomi tu. Begitulah ekonomi, dia depends dengan ketidaktentuan. Dia tak statik pada satu rule saja. Dia depends. Kalau macam sekarang ni, ekonomi depends dengan pandemik COVID-19, dengan ketidakstabilan politik. So macam itulah. Kita kena aware. Baca boleh, tapi jangan terlalu taksub. Yang betul. Jangan ambil sekret-sekret sahaja. Jangan ambil info yang salah. Betul. Saya tengok kadang kat Twitter tu
ramai yang jadi pakar ekonomi lah macam Puan cakap kan. Yang tiba-tiba Betul. dia macam bidang terjun. Dia macam Betul. bidang terjun dalam semualah. Pakar ekonomi, pakar finance, semua lah. Betul. Yang baru-baru ni. Betul, sangat Tak betul. salah. Saya tak salahkan diorang nak share maklumat tapi biar betul lah orang kata kan. Boleh, kita ni diberi kebebasan berpendapat kan, tapi janganlah terlalu bias kan. So Betul. kita perlu ada sumber yang neutral. Betul. Jadi kita boleh sampaikan sesuatu tu secara profesional. Tidak memihak kepada mana-mana parti politik ataupun memihak kepada mana-mana pegangan. Sebab ekonomi ni dia memang Fleksibel lah. kalau saya cakap fleksibel, dia depends dengan apa-apa yang berlaku pada masa itu. Kita tak boleh cakap yang last previous punya recession sama dengan recession yang sekarang, tak sama. So sekarang ni ada COVID-19. So dia lain dia punya pelaksanaan. Tak boleh nak cakap dulu government buat ni, boleh je. Memanglah sebab dulu lain. Betul Puan. Hari tu saya ada tengok Twitter. Saya tak nak mention lah nama dia. Dia cakap dekat negara Kanada, negara mana tak dia sebut, boleh bagi 24,000 kat seorang ni. Saya pun aduh. Negara kita macam mana? Suka dibanding-bandingkan lah orang kata. Memang mata wang semua pun tak sama kan. Jadi laju kalau je duit. Laju je duit kan. Kita ni belum lagi high income country. Kalau macam betul. Jepun dia high income, kita nak makan ikan pun dah ribu-ribu yen. Bagi diorang tu biasa sebab memang itu pendapatan diorang, high income country. Kalau kita ribu-ribu tu nak makan ke tak ikan? Betul. Aduh, saya pun pening. Tak boleh nak compare lah kalau dengan negara-negara luar ni. Boleh compare untuk mungkin ambil iktibar, tapi tak boleh lah nak samakan. Mungkin yang jadi ini, panduan ke? Panduan, boleh. Panduan. Tak ada masalah. Dan menambah pembacaan. Itu tak ada masalah. Pengetahuan kan? Tak ada masalah. Jangan yang obses itu saja. Jangan terlalu obses dengan sesuatu pendapat. Okay, setakat ni terima kasih Puan untuk jawab soalan dan melayan karena saya. Okay je. Kita pun dah ramai join tapi tak ada soalan. Mungkin diorang dah faham kot. Serba sedikit tentang ekonomi, insya-Allah. Okay. Ada juga. Ada juga tak faham tu. Tak apa, tak faham. Boleh tanya, boleh rujuk balik, tengok balik video ni, insya-Allah. Tak pun tanya je mana-mana lecturer, kat USIM banyak lecturer. Ekonomi mestilah banyak kan? Banyak. Korang boleh je sekarang mana-mana. Okay, Puan ada kata-kata terakhir tak sebelum kita end live ni? Berapa kali kata terakhir? Terbanyak pula tadi Puan. Sikit. Kata-kata terakhir, mungkin dari yang kita bincangkan tadi itulah, kalau kita nak baca, memang saya galakkan membaca kan, tapi membaca kita kena ada sifat neutral bila membaca ni. Tak boleh nak bandingkan kerajaan lama, kerajaan baru. Tak boleh nak bandingkan tahun 90-an dengan tahun 2020. Kita kena macam mana saya nak cakap, kita kena balance. Ada sifat wasatiyah, ustazah pula. Jadi kesederhanaan bila menerima maklumat, sebab sekarang ni zaman global ni maklumat memang keep on masuk je kan. So daripada kita nak terima macam mana. Kalau kita terima negatif, maka akan jadi negatif lah. Kalau kita terima positif, dia akan jadi positif. Itu je lah untuk student. Okay Puan, terima kasih banyak sebab sudi bersama kita, sudi join program MPP, memberikan nasihat, berikan ilmu yang mana insya-Allah memang bermanfaat lah untuk kita student, bukan student saja, mungkin beri manfaat kepada masyarakat luar juga insya-Allah. Dan ilmu-ilmu tu insya-Allah kita akan, student USIM ni akan, orang panggil apa, gunakanlah untuk pada masa hadapan insya-Allah. Jadi saya selaku moderator minta maaf banyak kalau ada salah dan silap. Tutur kata tadi salah live and awal.
Salah. Banyak tanya soalan. So, minta Okey. maaf banyak-banyak. Kepada yang viewer yang telah tengok, terima kasih banyak kerana support MPP USIM. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar. Kerana semua apa yang kita dapat ni insya-Allah bermanfaat untuk diri kita. Bukan diri kita saja, kepada masyarakat kita boleh manfaatkan ilmu ni. Jadi terima kasih Puan kerana terbang jauh masuk live kita orang. Daripada Sabah, jauh. Itulah Jauh. hari tu betul kan ni jemput saya ni. Saya tak Jauh dari Sabah weh korang. Ha. Rugi weh tak dengar. Hebat ni. Ha. tak biasa je. Jadi terima kasih banyak ya Puan kerana terima kasih. sudi. Okey, sama-sama. InsyaAllah ada masa kita bertemu lagi. InsyaAllah kita berlive lagi. Kalau bukan tenure kami pun, tenure MPP yang akan datang pun insyaAllah kita akan rekomenkan Puan untuk join live ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Jadi korang terima kasih banyak. Kita pun dah ada akhir. Saya lupa. Okey, kepada yang dah join live ni, insyaAllah akan ada korang ada boleh tengok dekat IG MPP USIM. MPP USIM ada sediakan satu program yang mana korang review balik live economics yang telah dilakukan oleh beberapa panel. Tak silap saya dah 3 panel MPP USIM panggil untuk join live economics ni untuk tajuk-tajuk yang bermacam. Jadi korang review dan korang buat video apa yang korang dapat dalam video tu dan korang postkan dekat IG dan tag lah MPP USIM, ikutlah apa yang disuruh oleh tu pihak penganjur. InsyaAllah hadiah lumayan. Korang duduk je buat video dapat duit. Rugi tak join. MPP banyak buat program. Jadi korang yang mana sempat nak join program, join. Sebab memang banyak program MPP buat untuk memberi duit kepada anda. Simpan duit tu bukannya buat joli. Betul. Okey, itu saja. Terima kasih Puan. Minta maaf sekali lagi. Okey, sama. Okey, kita akhir program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah surah As. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi.